Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Hasrul Misrin. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu apa itu buruk dalam agama Kristian. Okey, neraka bagi agama Kristian. Okey, sebagai umat Islam, kita sudah maklum bahawa neraka ni betapa seksa neraka ni, betul tak? Okey, tapi lain bagi agama Kristian. Okey, bagi agama Kristian, mereka ada kepercayaan dan pendapat mereka sendiri. Jadi bagi orang Kristian, mereka yang dinilai cukup baik ini akan mendapat tempat kat syurga. Tapi mereka yang dinilai tidak cukup baik ini akan masuk ke dalam neraka. Dan dalam kitab Bible mereka juga ada menggambarkan bahawa neraka ni ada tempat yang mengerikan, di mana jiwa mereka ni tidak mengetahui kehadiran Tuhan. Dan ramai juga orang Kristian yang telah menolak tafsiran literal neraka, dan mereka ni mengakui bahawa pada masa lalu idea neraka ni digunakan hanya untuk menakutkan orang je supaya mematuhi peraturan gereja. Dan ada juga berpendapat bahawa kewujudan neraka ni akan bercanggah dengan sifat Tuhan yang maha baik. Seterusnya, 6 gambaran neraka menurut orang Kristian. Okey, yang pertama, neraka adalah tempat selain dari Tuhan. Okey, menurut Kristian, pada hari penghakiman, Yesus ni dia akan berkata kepada semua orang yang tidak percaya dan tidak bertaubat, iaitu sesatlah di hadapanku, hai orang-orang yang terkutuk. Okey, tujuan dia cakap macam ni adalah untuk berikan penjelasan tentang keadaan penghakiman terakhir bagi mereka yang telah menolak dia. Jadi pemisahan manusia daripada Tuhan di dalam neraka ni, neraka tidak bermakna manusia ni boleh dibebaskan daripada Tuhan sesuka hati, kerana manusia tetap perlu jalani azab. Okey, yang kedua, neraka tempat syaitan dan malaikat pemberontak. Okey, Yesus ni, okey, manusia ni diciptakan untuk Tuhan dan neraka ni diciptakan untuk syaitan. Itu apa yang Kristian rasa. Tapi manusia yang penuh dosa dan tidak percaya kepada Yesus ni akan kekal di neraka bersama syaitan. Okey, yang ketiga, neraka adalah tempat penghukuman. Okey, neraka adalah tempat penderitaan dan membalas dendam untuk keadilan dengan membayar semua hukuman yang sepatutnya. Mereka yang tidak bertaubat ni dan akan diseksa dengan api. Jadi hukuman ni hendaklah setimpan dengan perbuatan dia. Orang yang menolak Bible, dia akan dipandang sebagai pengkhianat. Okey, yang keempat, neraka tempat kekal. Okey, setiap orang yang masuk neraka ni tidak lagi mendapat taubat dan keampunan, dan azab dia akan berterusan selama-lamanya. Okey, jadi tak semua orang dia bersetuju dengan huraian Kristian tentang neraka mempunyai hukuman yang kekal. Jadi Yesus ni dia telah jelaskan dan digunakan sifat yang sama untuk terangkan bersama siksaan, iaitu neraka dan kehidupan, iaitu syurga yang kekal. Okay, yang kelima, neraka hukuman menyakitkan. Okay, dalam perjanjian baru orang Kristian ni terdapat pelbagai istilah yang digunakan seperti dapur api, lautan api dan banyak lagi. Perkara ini dia telah menggambarkan jika neraka ni adalah azab yang paling berat dari semua hukuman yang pernah dirasai oleh manusia dekat bumi. Okay, yang keenam, iaitu yang terakhir, neraka adalah tempat bagi orang yang tidak percaya Yesus. Okay, walaupun neraka ni diciptakan untuk syaitan dan pengikutnya, tapi manusia juga akan masuk ke neraka apabila mereka ni tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam dosa. 3 peringkat neraka menurut Kristian. Okay, yang pertama, iaitu Sheol ataupun Hades. Okay, Sheol ataupun Hades ni adalah neraka yang paling atas ataupun sama dengan tempat menunggu. Tapi di tempat menunggu tu juga banyak jiwa yang tidak luput dan dari pandangan utusan-utusan neraka. Okay, yang kedua, Jahannam ataupun neraka Jahannam. Dia adalah tempat ataupun pusat neraka. Siksaan kat bahagian ni dia lebih kejam daripada di Hades. Dan yang ketiga adalah jurang tanpa dasar. Okey, ia merupakan bahagian yang sangat dalam dari neraka. Dekat tempat ni dia terdapat lautan api dan belerang di mana jiwa-jiwa yang berdosa tenggelam di dalam laut tersebut. Dan bagi orang Kristian juga, kat tempat itu juga Tuhan ni memenjarakan naga ataupun iblis yang akan dibebaskan selama 7 tahun penderitaan. Okey, bagaimana pula agama Kristian yang mentafsirkan dosa? Okey, menurut kitab Bible, dosa ni adalah perbuatan, perasaan ataupun fikiran yang bertentangan dengan piawaian Tuhan.
seorang tu dia berdosa apabila dia melanggar hukum Tuhan dengan melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Okey, menurut kepercayaan Kristian pula, dosa ni memisahkan manusia daripada Tuhan dan membawa kepada hukuman yang berpanjangan. Okey, Tuhan ni dia memberi manusia kehendak bebas sehingga manusia ni dia terpulang kepada manusia ni untuk menentukan sendiri bagaimana untuk berkelakuan dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang buruk. Okey, ada orang Kristian juga dia percaya yang dosa ni asalnya berlaku apabila Adam dan Hawa digoda dan melakukan dosa yang pertama. Okey, ada kisah juga yang menceritakan bagaimana dosa ni mula-mula masuki dunia, iaitu apabila Adam dan Hawa digoda oleh iblis di Taman Eden. Mereka ni telah makan sebiji apple dari pohon pengetahuan setelah Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya. Tapi mereka makan juga. Dan disebabkan ini, mereka telah dibuang dari taman. Okay, faktor yang menunjukkan betapa seriusnya sesuatu yang dosa. Okay, yang pertama, tahap dosa. Okay, Bible dia ada menasihati orang Kristian untuk menghindari dosa yang serius seperti perbuatan seks yang tidak bermoral, menyembah berhala, mencuri, mabuk, memeras ugut, membunuh dan mengamalkan ilmu sihir. Tapi Bible juga ada membezakan dosa-dosa tersebut dengan dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Jadi dosa yang kecil ni boleh mendorong kepada dosa yang besar, melakukan dosa yang besar. Okay, yang kedua, motif. Okay, yang motif, okay, setengah orang dia melakukan dosa kerana tidak menyedari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bible ni dia tidak menyamakan dosa yang dilakukan apabila seorang tu disengaja melanggar perintah Tuhan. Okay, mereka yang sengaja melakukan dosa sebenarnya telah mengikut keinginan hati mereka yang jahat. Okay, yang ketiga, kekerapan. Okay, Bible dia ada membezakan dosa yang dilakukan sekali dengan dosa yang dilakukan berulang kali dalam tempoh masa yang panjang. Mereka ni akan menerima hukuman yang berat daripada Tuhan jika mereka ni sengaja lakukan dosa walaupun mereka tahu dosa tu salah. Kesan buruk melakukan dosa bagi agama Kristian. Okey, bagi pendapat orang Kristian, agama dan kesan buruk yang mengerikan daripada melakukan dosa ni ialah ia dapat memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan dan mengakibatkan kematian rohani kerana dosa ni membantalkan mereka daripada hidup di hadirat Tuhan. Okey, mereka semua iaitu orang Kristian ni dia tidak tahu bilakah hari penghakiman akan berlaku, sama seperti kita, sama seperti orang Islam juga. Tapi kita semua tahu bahawa tiada siapa yang akan terlepas daripada pertemuan terakhir dengan pencipta kita itu. Okey, terdapat seorang pengarang daripada siri kajian kitab Bible harian iaitu William Barclay. Dia telah menyediakan beberapa senarai perkara yang dimusnahkan oleh dosa kerana ia membawa kepada hasil akhirnya iaitu kematian. Okey, antaranya ialah yang pertama, dosa memusnahkan orang yang tidak bersalah. Okey, dosa ni dapat merosakkan fikiran seseorang yang dahulunya tidak bersalah sehingga dia tidak lagi melihat keadaan atau kehidupan dengan cara yang sama. Okey, yang kedua, okey, dosa ni dapat musnahkan cita-cita. Okey, pada mulanya kita ni rasa takut untuk buat dosa. Tapi lama-lama kalau kita dah biasa, kita akan jadi rindu nak buat dosa tersebut. Sebab dosa ni dia seperti dadah, dia buat kita ketagih. Okey, dan akhir sekali adalah dosa ni akan menghasilkan penyakit, kesakitan dan kemerosotan. Okey, tak mudah untuk buat hubungan yang jelas antara dosa dan penyakit. Okay, keadaan kesihatan yang lemah ni dia mungkin bukan akibat langsung daripada dosa tertentu. Dia mungkin hasil daripada beberapa dosa yang dilakukan dalam tempoh berpanjangan seperti ketagihan minum alkohol. Okay, perkara yang memudaratkan bagi agama Kristian. Okey, dalam agama Kristian ni tidak ada apa yang mereka ni tak boleh buat. Tapi dia mengikut kepercayaan masing-masing juga. Okay, terdapat beberapa perintah yang dipatuhi oleh kebanyakan orang Kristian mengikut kitab Bible sebab dia mendatangkan kemudaratan kepada mereka jika mereka tak patuh. Okay, antaranya adalah mereka ni sepatutnya tidak boleh menindik badan. Tapi tindik badan ni dah jadi kebiasaan dalam kalangan orang Kristian. Tapi ada juga orang Kristian yang memilih untuk tidak mendapatkan tindakan selain tindakan badan selain daripada set anti ringkas untuk wanita. Okay, seterusnya orang Kristian juga ni dia diajar untuk jadi baik. Okay, perkara seperti rogol, perhambaan, pencabulan seksual dan lain-lain
dia dah diajar untuk dielakkan, perkara ini dielakkan, dan dia sudah diajar dalam agama Kristian. Okay, dan akhir sekali, pengguguran dia adalah dilarang sama sekali. Ahli gereja dia sangat menentang pengguguran dan dia tidak mengambil apa saja bahagian dalam pengguguran. Sebab bagi diorang pengguguran ni dikira sebagai membunuh. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Setiap agama dia ada pendapat masing-masing dan kita ni kenalah menghormati kepercayaan agama tersebut tanpa mengira mereka ni adalah agama apa. Jadi neraka ni adalah tempat untuk orang yang sentiasa melakukan dosa dan sentiasa berbuat jahat. Dan syurga pula merupakan tempat untuk orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Jadi oleh itu, kitalah yang sendiri yang akan menentukan ke mana hala tuju kita nanti. Sama ada ke syurga ataupun neraka melalui sifat-sifat kita kat dunia. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.